Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini kita akan sambung tentang hukum taharah ya. Iaitu hadas-hadas yang keluar daripada kemaluan wanita. Yang pertama, kita nak bahaskan dahulu definisi hadas. Satu benda yang ada pada anggota badan yang tak nampak. Tetapi syariat sendiri yang kata ada. So kita beriman dengan kewujudan hadas. Yang mana kalau ada hadas tu sama ada hadas kecil, hadas besar, dia menghalang daripada sembahyang itu sah. Melainkan ada rusah. Seperti faqidut tahurain dan seumpama dengan dia. Jadi hadas adalah penghalang. Dia bukan najis. Ya, najis kotoran. Ya, najis adalah kotoran. Hadas ini kalau kita namakan sebagai kotoran, kotoran maknawi. Jadi dia ada pada muka, tangan. Atau kalau hadas besar, dia berada dalam seluruh badan. Namun di sana ada ulama Syafi'iyah membahagikan di sana ada hadas mutawassit. Hadas sederhana untuk orang yang berjunub. So dia kembangkan kepada berjunub itu hadas sederhana dan hadas besar itu adalah haid dan juga nifas. Apa alasan dia? Alasannya ialah haid kita boleh kita tidak boleh mandi sesuka hati kita. Dia kena kering dan bersih, kemudian baru kita boleh mandi hatta yathurna. Kemudian barulah boleh tataharna. Fa idza tataharna fa'tu min haitsu amarakumullah. Adapun berjunub, berjunub ialah apa nama dia? Ada dua kamera. Tengok sana dari sini. So kadang-kadang tengok di IG, kadang-kadang tengok di sinilah. Masing-masing dapat habuan ya. Dan berjunub kita boleh angkat hadas junub itu bila-bila masa. Maknanya bila kita berjunub kita boleh mandi la ni juga atau bertangguh. Deferred pun boleh bertangguh. Tapi haid dan nifas kena tamat tenor dia tambah 60 hari. Nifas haid dalam 15 hari baru dia boleh mandi wajib. Kalau mandi pun tidak sah. Dan berjunub kita boleh berwuduk, adapun haid dan nifas tidak sah wuduk kita. Kerana wuduk adalah ibadat. Jadi perlukan pada niat dan orang yang haid tidak boleh niat dan seumpama dengan dia. Itu definisi hadas. Baik. Kita akan bincangkan yang pertama iaitu hadas wuduk disebabkan faraj wanita. Iaitu penyentuhan. Dalam mazhab Syafi'i, hukumnya sama saja seperti mana lelaki menyentuh kemaluannya dengan tapak tangan yang terbuka yang tidak ada lapis, iaitu hailun dia panggil. Tidak ada cover. Jadi hukumnya batal. Tapi kalau ada cover tidak batal lah. Okey, begitu juga dengan wanita batal bila sentuh kemaluan dia berdasarkan hadis man massa zakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya dengan mas ini kata Arab iaitu batinul yad. Ya, ini batin. Ini dia panggil zahir. Jadi apabila menyentuh dengan telapak tangan maka batalnya sebab dia qiyas seperti mana lelaki itu batal dan mesti perempuan batal juga. Sebagian ulama di sana tidak membatalkan sebab dia kata hada amrun ta'abbudiyun. Ini adalah benda yang tidak ada logik akal, tak ada ilah untuk kita nak pindahkan kemaluan lelaki kepada kemaluan perempuan. So perempuan sentuh tidak batal dan lelaki sentuh batal. Ini khilaf, tapi di Malaysia begitulah mereka berpegang kepada batal. Kemudian pembatalan wuduk disebabkan cecair yang keluar daripada kemaluan wanita. Itu membatalkan kalau mereka ada keuzuran yang kita akan bincangkan dalam bab istihadah. Kullu ma kharaja min qubulin aw min farjin. Sawa'un imma min farjin aw min duburin. Maksudnya duburin atau qubulin. So apa yang keluar daripada faraj, itu faraj merangkumi dubur dan qubul, maka membatalkan, mereka ada di sana rusah. Jadi sama ada keluar bulu, keluar batu, keluar darah, keluar ulat dan seumpama dengan dia, maka itu membatalkan apa nama dia wuduk. Dan bagi mereka yang mengeluarkan ovum daripada ovari dalam proses dipanggil IVF, maka dia pun wajib, bukan wajib, kalau dia ada wuduk batal wuduknya lah. Kalau ada wuduk batal wuduknya. Tapi dia tidak wajib mandi, wajib melainkan kalau kita kata ovum tu adalah air mani. Tapi yang saya tahu ovum satu perkara, air mani satu perkara. Baik.
Di situ satu benda yang penting untuk kita ketahui, sebab Al-Quran menyatakan au ja'ahadu minkum minal ghaid, siapa yang ditangi oleh air besar ataupun menyentuh wanita tanpa lapisan, iaitu yang bukan mahram, maka dia perlu mengambil wudu. Kalau tidak ada wudu air, dia perlu bertayamum. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Jadi saya berhenti setakat itu dulu untuk saya membuka, sebab kita setengah jam, lebih kurang 40 minit begitu. Saya hari Isnin kita akan bincangkan lagi fiqh wanita sepanjang PKP kita, dan saya harap tuan-tuan dan puan dapatkan buku ini dan juga fiqhul mizan. Saya mungkin insya-Allah akan buat diskusi fiqh mizan. Saya harap tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat saya di follower di Telaga Biru dan juga di ID saya dapatkan buku fiqhul mizan. Sekarang ni ada diskaun yang menarik, sebab buku itu dia menceritakan cara fikir yang sangat betul. Tuan-tuan tak baca buku fiqhul mizan yang dikarang oleh Syah Ali Qadari, sangat ongi. Itu buku tu saya terjemah. Saya rasa mungkin pihak FB Telaga Biru boleh tunjuk tak iklan fiqhul mizan sekejap. Dah tunjuk. Saya insya-Allah kalau siapa nak sign, kita sign. Boleh hubungi pembantu saya di Telaga Biru, Siti Aisyah. Ya, nanti boleh cek dekat FB saya. Ada nama dia ataupun di ID saya bagi nombor dia. Dan kita waktu PKP ni paling terbaik kita baca buku lah. So sekarang ni kita open question kepada ni lah viewer dan follower kita, insyaAllah. Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Silakan. Okey, kita ada soalan daripada Muhammad Faizal Ahmad, Ustaz. Soalan dia, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IG dengar tak soalan daripada luar? Ini ada orang lain baca dalam FB Telaga Biru. Kalau siapa nak tanya pun boleh tanya, okey? Direct, okey, silakan. Okey, Ustaz, soalan dia, apa hukumnya jika mu'allaf yang baru memeluk Islam tak nak bersunat sebab takut? Adakah perempuan dewasa yang baru memeluk Islam juga harus disunatkan? Baik, dalam isu ini, isu di antara isu undang-undang, fatwa dan juga isu fiqh. Dari sudut fiqh, terdapat rukhsah ataupun fasiliti yang membolehkan wanita dewasa menangguhkan ataupun tidak melaksanakan khitan, ataupun sebenarnya istilah yang tepat bukan khitan untuk perempuan lah. Laki khitan, sebab kita memotong berdasarkan hadis sahih, makna dia ada dalil yang kuat lah, saintifik dan juga dalil syar'i. Adapun wanita ini sebenarnya kita tidak menghatan wanita. Walaupun term tu digunakan dalam fiqh, tapi saya suka kepada term yang lain. Sebab wanita takut berkhatan, sebenarnya kita mungkin istilahkan membersihkan, membersihkan itu lebih baik. Melakukan satu proses pembersihan wanita. Jadi pada pembersihan ini kalimah yang lebih sedap, yang bagus. Tapi kalau kita merujuk kepada Majlis Fatwa 1981, tidak silap saya, boleh rujuk di portal. Dia mewajibkan berdasarkan mazhab Syafi'i. Tetapi wajib itu saya tafsirkan sebagai wajib tahsini. Makna tak adalah undang-undang yang boleh menjatuhkan hukuman kepada siapa-siapa yang tak buat khatam. Tak ada peruntukan lah untuk wanita. So kalau dia takut untuk melaksanakan khatam, tangguh saja sebab dia dewasa dah. Dari segi saintifik tak ada manfaat untuk mengkhatam klitoris wanita. Cuma benda ni perlu direview oleh ulama-ulama Malaysia lah. Adakah ia wajib, sunat dan sebagainya. Sebab wanita sekarang ni dia tak berapa nak minat khatam, ya. Okey, saya ada satu soalan saya nak baca di sini. Apakah wanita yang menyusukan bayi tidak berpuasa kerana khawatir susu bayi tidak cukup? Ya, boleh dia berbuka puasa dan dia menggantikan pada hari-hari yang akan datang dan mengikut mazhab Syafi'i, tambah dia kena bayar fidyah satu hari lebih kurang RM3 dan sedekahkan kepada fuqara, ya. Okey, seterusnya. Baik, ada soalan lagi? Ada. Okey, kita open kita ada dua channel. Okay. Seterusnya daripada Zaleha Haji Muhammad Noor, Ustaz. Ya, silakan. Apakah hukumnya jika kita mempercepatkan solat semata-mata untuk melihat drama kegemaran kita dan melambatkan sedikit solat kerana ingin menghabiskan drama kegemaran? Apakah waktu solat masih panjang? Ya, hukumnya hukum adalah makruh selagi mana tidak lewat waktu sampai 10 minit, hukumnya makruh dan tidak bagus. Itu setakat itu. Tapi kalau sampai terlewat lebih 10 minit, dia jadi haram dah sebab dah lewat waktu, takut terkeluar waktu. So untuk awal dan pertengahan itu makruh hukumnya. Ya. Okey,
Ustaz, kenderaan terlanggar anjing babi serta sertu. Ya, mengikut mazhab Syafi'i perlu sertu dengan tanah. Tapi kalau susah sangat, basuh dengan 3 kali basuhan, basuh campur dengan sabun 5-6 kali, okey, bersih lah. Kalau sukar untuk mencari tanah. Tapi kalau ada tanah, better guna tanah. Ya. Okey, seterusnya daripada Mak Etun, Ustaz. Ya. Soalan dia, jika selepas berwuduk, tangan suami terkena rambut isteri, adakah batal wuduk? Jika selepas haid, rambut insya-Allah tidak batal. Ya, yang batal adalah kulit. Rambut, kuku, gigi tidak membatalkan. Ya. Okey, soalan yang kedua, jika selepas haid ada keluar air warna coklat, cecair dari kemaluan, adakah ia juga dikira darah haid? Terima kasih, Ustaz. Ya, kalau tempoh waktu haid dalam 15 hari dia adalah haid, kalau bukan tempoh waktu haid dia adalah darah kotor. So tengok dia punya period dia tu, time dia. Okey, di sana ada soalan IG kita. InsyaAllah kita sekarang ni memang kita nak cuba mengoreksi fiqh-fiqh wanita lah supaya kita dapat membantu wanita. Walaupun saya bukan tahu semua, tapi yang mana kita boleh jawab, kita jawab. Yang kita boleh kaji, kita boleh kaji. So di sini peluang untuk masyarakat berinteraksi dengan ilmu, insya-Allah kita akan cuba bantu, ya. Okey, Ustaz. Boleh saya teruskan, Ustaz? Silakan. Okey, soalan ni daripada Muhammad Amirul Izhar Idris. Dia pun tanya juga. Ni sahabat kita, Ustaz. Dia tanya, apakah hukum bermain alat muzik, Ustaz? Dan muzik bagaimana yang diharuskan bermain? Ya, hukum alat muzik ni melihat kepada alat dan niat dan juga lirik serta lagu yang tidak merosakkan agama dan budaya. Tapi lagu itu kalau sekadar menghiburkan, lirik yang baik, alat itu tak digunakan untuk tujuan-tujuan yang merosakkan, boleh digunakan untuk kebaikan seperti gitar dan sebagainya, maka insya-Allah hukumnya harus. Tapi kalau alat-alat itu digunakan untuk tujuan lagu macam Metallica dan sebagainya, itu bukan lagu. Metallica tu dia bukan lagu sebenarnya, itu adalah perosak lagu, ya. Lagu yang tidak ada makna. So itu saya ada kajian, banyak tulisan saya di Telaga Biru, majalah-majalah tentang alat muzik. Dan saya pun tengah tulis sebenarnya, banyak saya buat tulisan, semua tak siap. InsyaAllah, tapi guna untuk kebaikan, menjaga adab dan tata susila kita lah, insyaAllah. Ada soalan, Ustaz boleh terangkan apa itu kentut faraj? Kentut faraj adalah angin yang keluar di kemaluan depan, kebanyakan berlaku setelah mana orang perempuan bersalin. So dia kalau berpenyakit tidak membatalkan wuduk, cuma setiap kali azan baru dia berwuduk barulah. Okey. Sentuh kemaluan hak mana yang boleh membatalkan wuduk, iaitu tapak tangan. Tapak tangan daripada bawah ni sampai ke ujung jari. Ya, setelah ni tidak batal. Okey, jelas kan? Tapak tangan saja. Okey, silakan, ada soalan lagi? Okey, ada, Ustaz. Daripada Mazni Hasan, Ustaz. Soalan dia, apakah hukumnya seorang wanita itu menggunakan alat pencegah kehamilan bagi mengelakkan dia dari terus mengandung? Mohon pencerahan, Ustaz. Ya, dalam buku saya Fake Medic, mungkin sahabat boleh iklankan Fake Medic itu, terdapat tentang masalah family planning. Harga pun RM15. Okey. So RM18 lah, belilah. Mengharuskan family planning dengan salah satu daripada 3 perkara, iaitu kalau duit tak ada, yang kedua susah nak didik anak hyperaktif sangat, yang ketiga masalah rahim lah, sakit, jadi kita boleh buat family planning. Dan bila dia melakukan pencegahan dengan ubat, mesti dengan syarat persetujuan daripada suami. Dia mesti ada konsensus daripada suami, barulah boleh melakukan makan ubat untuk mencegah hamil. Okey, kalau ada salah satu daripadanya dan plus kepada redha suami dan isteri, maksud dia ada konsensus persetujuan daripada dua pihak, insya-Allah tidak mengapa. Sebab di zaman sahabat mereka lakukan azal. Azal maksud dia penggunaan seperti kondom lah. Mereka masa nak keluar air mani tu mereka letak di luar kemaluan, ya. Wal Quran yanzil, Quran pun turun masa tu. Okey. Okey, seterusnya, Ustaz. Soalan daripada Sal Rashid Cici. Soalan dia, Ustaz, bagaimana adab aurat dan ikhtilat wanita dengan abang iparnya yang duduk serumah dengannya? Ya, hukum dia sama seperti mana lelaki asing.
wajib menutup aurat dan apa semua, melainkan kalau tapak kaki tu kalau susah tu ternampak sedikit tu dimaafkanlah insya-Allah. Ya, tapi yang lain sama hukum seperti biasa, tak boleh berdoaan dan seumpama dengan dia. Soalan yang Okey, ini kedua, ada satu Ustaz. soalan daripada Puan Habibti Sakura. Oh, nama canggih. Ustaz, nak buatnya jika seorang wanita tu baru suci dari haid, tapi selepas suci 6 hari tiba-tiba datang darah semula. Okey, itu kalau dalam tempoh 15 hari tetap dinamakan sebagai darah haid, dan an-naqa'u bainal hadatain itu dianggap sebagai haid. Dalam tempoh 15 hari walaupun dia bersih, tempoh bersih itu juga dianggap sebagai haid. Okey? Maka sembahyang tidak sah, puasa kena qada semula. Okey, jelas? Silakan. Okey, Ustaz. Yang seterusnya soalan yang tadi itulah. Ada soalan yang kedua. Bagaimana jika kakaknya yang soalan tadi, kakak dia tiada di rumah? Perlukah ia keluar rumah juga untuk menjaga aib dia dari difitnah? Salah seorang keluar. Salah seorang kena keluar lah. Okey, seterusnya Ustaz daripada Ruby Abu Bakar Ruby. Apakah hukumnya jika perempuan suka memasukkan baju ke dalam seluar yang boleh menampakkan aurat belakangnya? Mohon pendapat Ustaz. Ya, hukumnya sudah tentu jelas haram. Baju itu perlu dilabuhkan ya sampai tidak nampak bentuk alat sulit ataupun belakang buntutnya itu. Jadi saya mengharapkan, saya pun tak tahu sebenarnya isu ni isu wanita. Dia nak tutup aurat tak tutup aurat tu dia sendirilah fikirlah kan. Sebab kita ada terang qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kebenaran sudah jelas dan saya rasa kita tidak perlu ulang kewajipan memakai tutup aurat, kerana itu minal maklum minad din, satu benda yang orang Islam tahu daripada kecil, dia tahu dah kena tutup aurat. Alasan dia menutup aurat tak ada, bukanlah masalah hijrah tak hijrah ataupun orang kata apa nak tunggu ikhlas, semua tu adalah benda-benda yang syubhat ataupun gangguan-gangguan pemikiran syaitan yang masuk dalam pemikiran kita. Sebab banyak benda yang kita tak buat kerana agama pun, tapi kerana keperluan seperti makan, minum. So macam tuduh ni keperluan orang perempuan untuk menjaga diri dia. Jadi kalau kita sebut haram pun mereka buka juga. Jadi isu ni saya serahkan pada orang perempuan lah, buatlah keputusan masing-masing. Nak pakai, orang pakai tu dia yang Tuhan lah kan. Siapa nak hukum tu kerajaan. Saya dah tak mampu untuk mengulangi benda ni, sebab benda ni benda yang makruf seperti sembahyang. Cuma dosa dia tak sebesar dengan sembahyang. Cuma saya harap orang perempuan faham isu ini. Makna dia mereka sendiri yang wajib memelihara. Ini jangan salahkan ibu bapa, jangan salahkan suami, salahkan diri sendiri kalau mereka yang tak nak menutup aurat dia. Ustaz, ada lagi satu soalan daripada Nur Hayati Ismail, Ustaz. Ya. Dia kata ada seorang wanita ni, misalnya ada seorang wanita dia takut untuk sakit bersalin dan dia ambil ubat perancang dan tanpa izin suami dia lah, dan alasan takut tu boleh tak diterima oleh agama? Tak. Takut tidak menjadi satu ilah ataupun satu reason kepada menipu suami. Ya. Okey, di sana ada yang dipanggil kaedah pendekatan bersalin yang tidak sakit tapi mahal sikit lah. Mahal sikit. Di macam misalnya di Prince Court, dia ada suntikan yang orang perempuan tu kurang sakit tapi harga dia lebih kurang 8 hingga 10 ribu lah. Ataupun di Gleneagles, kita pergi PJ, dan benda-benda tersebut boleh diselesaikan dengan kehadiran semua lah. Tapi sebenarnya takut tu boleh diselesaikan dengan berjumpa dengan doktor. Doktor kan bagi konsult. Sebab ini bukan bidang saya. Cuma kita katakan tak boleh menipu suami kerana takut semata-mata. Semua benda bincang lah. Ya. Okay, Ustaz. Seterusnya Ustaz daripada Mas Rifah Nur Jamain, Ustaz. Soalan dia, apakah adab-adab wanita ketika pertemuan dengan lelaki? Ada dua soalan, Ustaz. Soalan yang kedua, bagaimanakah adab wanita dalam percintaan? Ada yang beranggapan percintaan itu haram. Apakah pandangan Islam dalam hal ini dan bagaimanakah untuk membina percintaan yang bersih dan suci dari fitnah serta jauh dari maksiat? Ni dah masuk lagu Sojana ni, lagu nasyid-nasyid ni, nasihat.
apa nama dia, ada perjumpaan dia, tidak bercakap lucah, menjaga akhlak, menjaga mata dan menjaga time supaya tidak begitu lama dan tidak berduaan. Ada dalam buku fiqh wanita, ada adab pertemuan di antara kaum lelaki dan wanita, ya. Kemudian yang kedua, cinta tidak haram sebenarnya sebab cinta ni dalaman dan nama cinta ni anugerah Tuhan kepada kita. So cuma yang menjadi haram tu cara kita handle. Maksudnya mungkin kita berdoaan, kita bercakap benda yang lucah, ya, berpelukan, itu yang haram. Tapi kalau kita sayang seseorang tersebut, cinta seseorang tersebut dan kita sembunyikan, itu tidak ada dosa dan juga pahala, ya. Okey, seterusnya Ustaz daripada Nur Dahlia Biru. Apakah Ya, hukum silakan. wanita? Kalau di IG ada soalan, kita open. Okey. Boleh tak? Silakan. Okey, apakah hukum wanita yang mengambil ubat untuk mempercepatkan dan melambatkan darah haid? Sekiranya dibolehkan, apakah syarat-syaratnya? Ya, benda itu bergantung kepada asalnya tak perlu, saya tak perlu. Tapi kalau perlu untuk tujuan tertentu ibadat, puasa dan juga umrah, maka ambil khidmat doktor dulu. Adakah kita sesuai mengambil pil tersebut? So yang pertama diambil oleh pakar, yang kedua niat yang baik dan yang ketiga tu mesti tidak mendatangkan kemudaratan kepada si pengambil tersebut. Okey, jelas ah? Ini ada satu soalan yang menarik. Boleh tahu tak apa hukum pelajar perempuan yang belajar negara tanpa mahram? Ya, hukumnya sekarang ni ulama harus lah kalau tempat itu tak berbahaya. Sebab kita pun ada embassy kat sana ada persatuan pelajar, tempat itu selamat dan insya-Allah tidak mengapa. Ya, silakan. Okey, seterusnya Ustaz. Daripada Muhammad Salehuddin Idris. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada terbaca tentang vaksin COVID yang akan mengubah sel-sel DNA kita. Tak pasti kebenarannya. Soalan saya, adakah ini dikira sebagai mengubah ciptaan Tuhan yang hukumnya haram? Dan adakah kondisi tertentu yang membolehkan kita mengubah ciptaan Tuhan? Saya melihat ucapan daripada Dr. Musa, seorang pakar perubatan terkenal. Dia mengatakan insya-Allah yang sampai nanti vaksin yang dikeluarkan oleh kerajaan elok, dikatakan 90% elok. Perubahan genetik berdasarkan rawatan tak ada masalah, tapi mungkin ada kesan sampingan. Yang ni yang mereka kena pastikan kesan sampingan tidak mendatangkan kemudaratan. Jadi kita harap berlaku transparan dan seumpama dengan dia. Jadi kita tidak, konsepnya vaksin tidak boleh ditolak, cuma orang bimbang adakah berlaku kemudaratan. Dan perubahan DNA itu bukan perubahan mutlak, itu perubahan disebabkan vaksin yang masuk dalam badan itu dia akan imunkan kekuatan kita dalaman untuk menentang lah virus-virus ini, dan dia memberi efek kepada yang lain sebab dia mencipta benda-benda yang baru. So itu bukanlah perubahan yang dikatakan perubahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Ustaz. Tak dengar. Okey, tak dengar. Macam mana, kenapa tak dengar? Saya tak guna mic kan. Nanti saya tengah order mic. Tunggulah. Okey Ustaz, soalan daripada Cipudin Saiful. Okey. Soalan dia, apakah hukumnya upload gambar-gambar foto lama orang yang tak menutup aurat tapi kemudiannya telah menutup aurat atas alasan tak apa sekadar mengenang memori lama? Adakah ia dikira sebagai dosa jariah? Adakah si pengupload telah menjadi liberal tanpa sedar? Tadi apa-apa benda yang mendedahkan aurat kita tak bolehlah nak upload, tengok dan sebagainya. Ya, walaupun dosa kurang sikitlah sebab dia gambar. Tapi tetap dia takut merasakan syahwat, dan orang yang letak dia kena keluarlah gambar tu. Ya. Okay, Ustaz. Yang ni soalan sebabnya yang kenangan ni tinggal yang baik lah, jangan tinggal yang buruk. Saya perhatikan banyak orang tak pakai tudung, bila mati baru dia padamkan gambar-gambar tak pakai tudung. Dan itu satu benda yang menunjukkan rupanya kita tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan yang suka menunjukkan kecantikan kepada orang lain. Sebab kita tengok juga ada jenazah-jenazah yang telah meninggal, gambar-gambar yang lama di FB mereka padamkan rambut dia. Dan ini menunjukkan kepada pentingnya tutup rambut. Ya. Okey, soalan ni soalan terakhir. Tak dengar, orang lain dengar okey ya. Okey, soalan anak terakhir. Kata anda manis dakwah, bukan salah saya, salah mereka yang tidak mendengarnya. Tapi insya-Allah mic akan datang. Mereka beli khas. Mahal. Okey, silakan. Okey Ustaz. Soalan daripada Ali.
Hebat Soalan ni nama. Ustaz, apakah hukum menonton ceramah agama dari ustaz ataupun ustazah di dalam media sosial dengan perasaan dalam hati tertarik terhadap rupa penceramah tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Ya, kalau lintasan itu dimaafkan, tapi jangan kekalkan lintasan tersebut. Ya. Jadi kita tengok ceramah dan dengar dia punya suara dan ilmunya. Kalau ada lintasan itu istighfar saja. Ya. Okey, apakah hukum wanita make up lawa-lawa dan pakai minyak wangi? Hukumnya kalau sederhana dan wangi itu tidak menyebabkan orang lain bau, kadar wangi biasa diharuskan. Puan boleh dapatkan buku fik wanita saya. Ada saya letakkan guideline make up dan minyak wangian. Okey. Soalan sebab dia dalam laptop. Tak apa, saya bacakan balik soalan tu kalau tuan-tuan insya-Allah nak. Okey, silakan. Habis dah Ustaz. Sekejap lagi kita ada video fake mizan Ustaz. Okey, mana kita boleh tutup dah kan? InsyaAllah. Okey, kita ada tayangan buku fake mizan ya di IG, di FB Telaga Biru. Saya harap tuan-tuan dan puan dapatkan buku fake mizan. Saya nak lancarkan balik. PKP ni banyak tertangguh. Tapi saya harap tuan-tuan dan puan dapatkan buku fake mizan. Buku yang saya terjemah sangat bernilai buku itu. InsyaAllah memberi manfaat dunia dan akhirat. Jadi kita bertemu hari apa, Suhaimi? Kita akan bertemu Selasa depan. Hari Selasa insya-Allah. Hari Selasa ni apa hari bulan? 25. InsyaAllah 25 hari bulan kita akan bertemu pada rancangan Fik Wanita. So, kalau ada soalan boleh ajukan, boleh WhatsApp di IG ataupun di mesej di FB Telaga Biru untuk kita kumpul dalam bank soalan kita insya-Allah. Terima kasih. Salam Jumaat, banyakkan selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah